kami akan buktikan bahawa timbul persoalan sama ada perbezaan maklumat di dalam daftar pengundi itu adalah deliberate, kerana dalam sumber maklumat yang lain tarikh lahir Papagomo itu sama kecuali di dalam daftar pengundi. Keadilan sebelum ini telah mendedahkan bagaimana seorang individu yang bernama Wan Muhammad Azri Wan Deris mempunyai dua pendaftaran di dalam daftar pengundi. Satu menggunakan kad pengenalan biasa dan satu lagi menggunakan kad pengenalan polis. Pendaftaran mengikut kad pengenalan polis individu tersebut yang kini kita ketahui adalah Papagomo telah dipadamkan dari daftar pengundi serta-merta setelah keadilan menimbulkan perkara ini. Namun tindakan pantas SPR itu tidak meredakan syakwa sangka mengenai kepincangan daftar pengundi yang dikelolakan oleh SPR. Ramai yang bertanya, yang ini I think kita biarkan saja awal-awal in the first few days. Ramai macai UMNO yang mempersoalkan bagaimana tarikh di bawah pendaftaran kad pengenalan polis itu berbeza dengan tarikh lahir di bawah pendaftaran biasa. Mereka mengatakan ini adalah dua orang yang berbeza, cuma namanya sahaja kebetulannya sama. Ramai yang bertanya kenapa tarikh lahir Papagomo adalah berbeza-beza mengikut pendaftaran kad pengenalan biasa dan polis seperti yang ditunjukkan dalam paparan skrin sebelum ini. Yang pertama itu adalah di bawah kad pengenalan polis tarikh lahir 8 April 1983. Yang kedua paparan skrin daripada sistem SPR di bawah kad pengenalannya 21 Januari 1983. Sebenarnya kita juga menyemak dengan sumber-sumber yang lain dan rekod-rekod jabatan yang lain. Semakan Keadilan dengan rekod Immigration Papagomo mengesahkan bahawa tarikh lahir Wan Muhammad Azri di bawah kad pengenalan polis dan kad pengenalan biasa adalah sama. Maksudnya maklumat yang ada dalam semua jabatan lain, dan salah satu jabatan yang kita ambil ini adalah rekod immigration daripada Jabatan Immigration, menunjukkan bagi kedua-dua kad pengenalan, iaitu satu kad pengenalan biasa 830121035019 dan yang kedua kad pengenalan polis RF142863. Kedua-duanya tarikh lahir Papagomo adalah 21 Januari 1983. Kalau saudara-saudari tidak percaya, boleh tengok di paparan skrin daripada sistem Jabatan Immigration Malaysia, sistem kawalan immigration. Saya mempunyai setiap maklumat Papagomo keluar masuk negara ini daripada awal tahun 2010 sampai 2013. Ini yang saya ambil dua saja. So we know exactly dia pergi mana, dia buat apa, and we'll see how it goes, dan mungkin kita tunjukkan tempat mana yang dia paling gemar pergi ke luar negara. Kalau saudara-saudari tengok, saya bulatkan di situ. Yang pertama ialah yang I think this one beliau pergi ke luar negara menggunakan pasport A204-85385, didaftarkan di bawah kad pengenalan polis RF142863 bernama Wan Muhammad Azri bin Wan Deris. Tarikh lahirnya 21 Januari 1983. Paparan skrin yang kedua, beliau pergi ke Kuching. Jadi bila pergi Kuching, dia tidak perlu menggunakan pasport. Maknanya pasport dia didaftarkan di bawah kad pengenalan polis. Bila dia pergi dalam negara, dia pergi ke Kuching, dia menggunakan kad pengenalan biasa, maka rekod immigration itu merekodkan kad pengenalan biasa. Juga tarikh lahir, kalau saudara-saudari tengok di situ, adalah 21 Januari 1983. Sebab itu ini ada kesan dan juga implikasi yang besar, kerana ia menimbulkan tanda tanya yang amat serius. Apakah kesilapan nama dan tarikh lahir di bawah kad pengenalan polis yang sedikit berbeza adalah disengajakan oleh SPR untuk menyukarkan ia dikesan? Kalau saudara-saudari tengok,
dalam sistem SPR memang ada sedikit perbezaan. Kalau di bawah kad pengenalan polis, ejaan namanya itu berbeza. Wan MUHD Azri, tarikh lahir 8 April 1983. Kalau di bawah pendaftaran pengundi biasa, namanya Wan MUHAMMAD Azri, kemudian tarikh lahir 21 Januari 1983. You have to wonder how come the simplest of simplest like this, SPR got it wrong. One cannot help but wonder whether this is deliberate in order to obscure any detection by any parties. Oleh kerana sebab kalau namanya itu betul-betul sama ataupun namanya itu tarikh lahirnya itu sama, dalam daftar pengundi lebih mudah untuk kita sort out dan dia akan keluar berturut-turut. Wan Muhammad Azri akan keluar, seterusnya pun Wan Muhammad Azri akan keluar, because you sort it out by alphabetical order. Nanti I don't think we need the laptop. I thought that I need to show some photos daripada my laptop. So my laptop needs HDMI. Kalau tidak, I want the HDMI. So that boleh connect to this laptop yang pakai HDMI. Sebab itu kita perlu bertanya, apakah kesilapan nama dan tarikh lahir di bawah kad pengenalan polis yang sedikit berbeza ini adalah disengajakan untuk menyukarkan ia dikesan? Sebuah badan seperti SPR tidak mempunyai alasan kenapa ia tidak dapat menangani maklumat yang ringkas seperti tarikh lahir apabila jabatan-jabatan kerajaan lain dengan mudah sahaja merekodkan tarikh lahir yang tepat. Maknanya apa? Okey, daripada maklumat yang kita dapat daripada immigration ini, we can establish a few things. First of all, we can establish that the name registered under kad pengenalan polis is identical to the name registered under kad pengenalan biasa. It's fully spelled out as Wan Muhammad Azri. So you have to wonder, why is it bila masuk ke dalam daftar SPR, nama Muhammad itu dipendekkan menjadi MUHD? Why is it done like that? Why is it not exactly like it is registered under kad pengenalan polis? Because when that kad pengenalan polis is used for other purposes in our government departments, termasuklah immigration in this case, it is spelled out exactly like what is dalam kad pengenalan polis. Yang kedua ialah kenapa deliberately tarikh lahir Papa Gomo adalah berbeza di dalam daftar pengundi, sedangkan kalau mengikut sistem immigration yang merujuk kepada tarikh lahir mengikut kad pengenalan polis, ia adalah serupa dengan kad pengenalan biasa. Sebab itu saya ingin mengatakan bahawa penafian mudah pengerusi SPR sebelum ini bahawa ini adalah kesilapan biasa, ini adalah ralat, kini tidak lagi boleh diterima bulat-bulat begitu saja. We cannot accept at face value that this is happening out of human or computer error, because it cannot be a computer error. If you read the my card daripada the chip, it will give exactly the data. Kalau for example kad pengenalan polis ini datanya serupa, then it has to be exactly the same. When it is so different sampai 8 April 1983, it's either you get illiterate to key in ataupun it is deliberate to begin with. Sebab itu saya memohon supaya pengerusi SPR menjelaskan apakah kegagalan menangani perkara yang mudah ini adalah sebahagian dari perancangan tersusun untuk mengelirukan rakyat dalam usaha mengekalkan pengundi hantu di dalam daftar pengundi. At the end of the day, I think it is our duty to ask that very most basic and pertinent question. It is only human to believe that there is a deliberate attempt to fudge some of this data in order to obscure detection of phantom voters. Beliau perlu menjelaskan dalam perkara ini kenapa berlaku perbezaan maklumat yang begini ketara, sedangkan sepatutnya perkara ini tidak boleh diterima langsung kalau SPR adalah satu badan yang telus dan benar-benar cekap. That is Wan Azri. Okay, hang on.
Okay, ini of course yang tadi kita dah tunjukkan. I want to show what is more important is this. Okay, this is Wan Azri dengan isteri dia Belina. Dan yang penting cuba tengok gelang tangan yang kita bulatkan. That is important, because that is diambil daripada blog beliau dengan isteri beliau semasa Wan Azri ini mengusahakan satu kedai di Setapak. Cuba tengok pemanja. Itu tangan dia in the good old days. Concentrate on the bracelet. Cuba tengok, bracelet itu sama semua. Itu muka dia, itu bracelet dia. Kerana apabila dia naik ke Skopin, dia lupa tanggalkan dia punya gelang tangan. Then I think while dia cubalah sembunyikan daripada belakang dan sebagainya, dan we all know bahawa Datuk Seri Zahid sendiri mengakui bahawa Papa Gomo memang dijemput naik. Ini gambar-gambar yang di-upload ke blog beliau sendiri, and then you can actually trace daripada Skopin ini. Tengok, every single one ada gelang tangan itu. Selain daripada bentuk badan semua tu, you can dispute lah. You kata ini mungkin orang yang berat dia 2 kilogram lebih daripada Wan Azri ke, it's up to you. But it's the anecdotal evidence on the gelang tangan itu is very clear as well. That is one of the same person. Okay, semua one of the same person ini semua ada, kan? And it goes back to this guy. And this guy sudah tentu semua orang kenal adalah Wan Azri. Kawan-kawan dari KL Post pun akan tahu dia pun Wan Azri. So I think today is enough to show that this guy is Papa Gomo. The rest of the job will be done by Surendran and our lawyers in court to nail him down, because it is very important to get some accountability in political in Malaysian politics. Tidak ada satu bukti pun yang ditunjukkan oleh Raja Petra. I've read that dia sebenarnya cerita ikut kepala dia, seperti mana cerita-cerita yang lain. Saya pun boleh berkata bahawa Datuk Seri Najib pernah ada adik angkat daripada Raja Sulu. Saya pun boleh berkata begitu. Tetapi kalau tidak ada bukti, maka terpulang kepada rakyat. I've gone through that report. Basically, I think Raja Petra thinks that he still has any credibility left, so that's why he can just write stories without corroborating. Tidak ada bukti, tak ada apa, tak ada, hanya beberapa tarikh yang disebut. I'm not too worried at all, because I don't think he has much credibility left. Jadi bila dia menulis without credibility and without evidence, I don't think it's going to be much of an issue. Cuma kita bagi amaran kepada UMNO Barisan Nasional, jangan guna taktik lama yang mana ambil berita-berita sampah seperti ini untuk dijadikan isu politik besar. Because itu sahaja yang bagi saya peluang yang mungkin ditunggu-tunggu oleh UMNO Barisan Nasional, ataupun mungkin yang dirancang oleh mereka untuk terus mempolitikkan keadaan di Lahad Datu. But as far as the story itself, there is nothing whatsoever that is of any orang kata, there was no evidence whatsoever that was adduced in that article.